Buletin Didik 9 Disember bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 teras untuk 100 hari pencapaian dalam aspirasi keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, 6 teras itu termasuklah menstruktur semula ekonomi serta jaminan keselamatan dan ketenteraman negara. Untuk merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia ini, kerajaan telah menggariskan 6 teras atau fokus utama dalam pencapaian 100 hari ini, iaitu pertama, menstruktur semula ekonomi, yang kedua, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial, yang keempat, mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh, yang kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia, dan yang keenam, memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Menurut beliau, teras ini menjadi tunjang kekuatan aspirasi keluarga Malaysia untuk memulihkan negara, khususnya daripada kelelahan kesan pandemik COVID-19. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan St. George sebelum mengakhiri lawatan kerja di Pulau Pinang semalam. Lawatan itu bagi melihat pengoperasian dan infrastruktur sekolah berkenaan. SMK Perempuan St. George merupakan sekolah asrama harian dengan 710 pelajar dan 101 daripadanya adalah pelajar tingkatan 5. Dr. Razzie menerusi perkongsiannya di Facebook memaklumkan beliau berjumpa dan menitipkan kata-kata semangat kepada calon-calon yang bakal menduduki SPM 2021 di sekolah berkenaan. Beliau juga sempat meninjau sesi pembelajaran 3 murid istimewa di kelas tingkatan 3 yang ketika itu berada di Makmal Sains. Sekolah ini juga mempunyai kelas PPKI, kategori ketidakupayaan penglihatan. Dalam aspek infrastruktur, tambah Dr. Razzie, ada beberapa bahagian pada bangunan sekolah yang wujud sejak 1885 yang memerlukan pembaikan. 32 sekolah berisiko seperti sekolah berhampiran sungai, mengalami banjir dan hakisan tebing telah diluluskan untuk gantian penuh di tapak baharu. Demikian Dewan Rakyat dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun hari ini. KPM mengedari terdapat sekolah kerajaan yang berisiko dan sering dilanda banjir sebenarnya yang telah saya nyatakan tadi. Bagi mengatasi masalah tersebut, sejumlah 32 buah sekolah yang berisiko seperti sekolah berhampiran dengan sungai, banjir dan mengalami hakisan tebing telah diluluskan dalam projek RMK dan projek lain-lain untuk gantian penuh di tapak baru seperti berikut. Bagi RMK 10 buah sekolah, RMK 11, 13 buah sekolah, RMK ke-12, RP 1, 3 buah sekolah, projek sekolah dan DAIF RM1 bilion, 2 buah sekolah, projek CSR PEM Borneo Highway, sebuah sekolah. Selain itu, sebanyak 86 sekolah yang menghadapi masalah banjir telah diselenggara dan dinaik taraf sejak 2016. KPM juga katanya telah meluluskan 9 projek perolehan tapak baharu bagi menggantikan sekolah berisiko di Sarawak. Beliau berkata demikian pada sesi soal-jawab persidangan Dewan Rakyat. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Inggan Ahmad Joni Zawawi yang bertanyakan tindakan kementerian dalam mengatasi masalah sekolah yang sering dilanda banjir dan jumlah sekolah baharu akan dibina di tempat sesuai dalam RMK 12. Kejayaan bukan sesuatu yang mudah untuk diraih. Ia menuntut pengorbanan besar dan persediaan berlipat ganda, disusuli sokongan kuat sebagai pemantapan emosi. Rangkuman itulah yang menjadi kunci kejayaan kepada Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang di Arau Perlis yang memperoleh 6 anugerah melalui penarafan dan pertandingan dalam Simposium Pengurusan Hal Ehwal Murid Peringkat Kebangsaan 2021. Simposium Pengurusan Hal Ehwal Murid itu berlangsung selama 3 hari dengan Negeri Pahang menjadi tuan rumah pada acara 8 hingga 10 November lalu. Kemenangan itu melonjakkan nama Negeri Perlis yang mendapat tempat dalam kesemua 124 kategori dipertandingkan. Penolong kanan Hal Ehwal Murid SK Tambun Tulang, Nur Adibah Khairiah Tiu Abdullah berkata,
5 anugerah penarafan itu ialah anugerah tokoh pengawas sekolah rendah, anugerah pengurusan pengawas terbaik sekolah rendah, tokoh murid pendidikan pencegahan dadah PPDA sekolah rendah, tokoh guru PPDA sekolah rendah dan pengurusan PPDA terbaik sekolah rendah serta satu pertandingan amalan terbaik PPDA sekolah rendah. Kejayaan itu jelasnya hasil keterbukaan dan sokongan yang kuat di pihak sekolah dengan melibatkan penyertaan semaksimal daripada murid, sama ada sebagai moderator atau pengelola di setiap acara anjuran sekolah. Penyediaan bakatnya juga dilakukan awal setiap tahun sebagai persiapan pelapis baharu. Maksudnya menggunakan teknologi yang baru, ICT dan IoT. Kita tengok dulu-dulu kalau tak semua yang boleh jadi moderator kan. Tapi agak hebatlah murid diorang ni. Mereka boleh handle program. Kalau saya sendiri pun hari tu orang jemput. Jadi Alipena ketat kan. Tapi dia pun boleh handle program. Dan macam kita punya tokoh pengawas tu, apabila tak boleh bersemuka, dia yang tolong handle program, contohnya pelancaran bulan kemerdekaan, dia handle program secara melalui YouTube channel sekolah. Memperoleh penarafan ikon guru PPDA peringkat kebangsaan, Zatushi Syamam Naim yang juga guru bahasa Inggeris sekolah itu berkata, kejayaannya diukur dari pelbagai aspek dan beliau sendiri sebelum ini aktif terlibat dalam mempromosikan pencegahan dadah. Selain menganjurkan webinar 4 episod yang lengkap merangkumi pembentukan sahsiah dan disiplin, pembulian cyber, anti dadah serta gaya hidup sihat. Siaran ulangannya boleh ditonton di YouTube SKTT TV. Webinar tu memang bukan semata-mata untuk peringkat sekolah saja, tapi kami memang aim community dan juga kalau dapat memang penonton daripada seluruh Malaysia lah. And dalam webinar tu juga kita orang buat quiz. So adalah bila penonton tu tengok adalah sikit habuan yang kami berikan. Tak banyak pun, tapi untuk menarik minat orang kan. Murid yang menerima anugerah juga melahirkan rasa bangga dapat mengharumkan nama sekolah dan negeri. Di sebalik kejayaan itu, mereka meletakkan harapan besar dapat membuat perkara sama dengan lebih baik, sekaligus menjadi pencetus kepada pelajar lain. Bangga. Saya bangga dan bersyukur dapat wakil negeri Perlis ke peringkat kebangsaan. Saya harapkan semua orang boleh mengikut jejak saya dan boleh menjadi seperti saya. Mestinya cari banyak benda dekat YouTube dulu apa yang nak kena buat. Lepas tu try berkomunikasi, praktis dengan cikgu yang bimbing saya untuk moderator ni. Kedua-dua murid tahun 6 ini masing-masing mempunyai kejayaan tersendiri. Adriana adalah johan di peringkat kebangsaan tahun lalu dalam acara sukan softball. Manakala Nur Alia terlibat di pentas antarabangsa dalam memperkenalkan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia kepada pelajar negara Kenya. Seorang pelajar jurusan seni kulinari Kolej Vokasional Keningau berjaya mendapat pingat perak di Festival Seni Vienna Stars, Vienna, Austria. Festival itu berlangsung dari 29 November hingga 3 Disember lalu. Life is like a diary. There are many pages. Salini Balakrishnan diumum pemenang melalui persembahan puisinya yang bertajuk A Journey to Cherish. Festival ini anjuran The Festival Bridges, sebuah persatuan seni di Eropah. Puisi tersebut meringkaskan pandangan Salini tentang cabaran dan keindahan hidup yang harus dihargai setiap insan. Penulis juga memberi galakan kepada pembaca atau pendengar agar berani membuat keputusan dalam menentukan hala tuju hidup. Pengarah kolej, Johari Elias Jaibat Saibin berkata, pihaknya gembira dengan pencapaian pelajar ini kerana penulisan dan persembahan hasil karya adalah amalan seni yang harus diterapkan dalam pendidikan untuk memberi ruang kepada pelajar mengembangkan bakat dan kemahiran masing-masing. For your true destiny is your own. Perkemahan sering menjadi pilihan untuk murid yang gemarkan aktiviti serta cabaran di luar rumah. Pandemik COVID-19 menyukarkan aktiviti itu untuk dilaksanakan. Bagaimanapun, Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson Negeri Sembilan mempamerkan inovasi dengan mengadakan cabaran mendirikan kemah dalam talian.
Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Port Dickson, Zuraidah Ahmad, aktiviti itu bertujuan mendedahkan murid kepada kemahiran memasang khemah. Cabaran mendirikan khemah secara atas talian peringkat daerah Port Dickson, anjuran unit core curriculum SK Port Dickson, SKK ini adalah satu lagi program core curriculum yang bertujuan untuk membantu memperkembangkan lagi potensi dan bakat generasi muda. Pertandingan mendapat sokongan Ketua Pegawai Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson, Kamal Nizam Tindik. Menurutnya, aktiviti terbabit dapat meningkatkan potensi dan bakat murid. Berlangsung dari 1 hingga 5 Disember baru-baru ini, ia juga bermatlamat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan murid. Berasaskan resepi pekasam ikan yang diwarisi daripada keluarga, Nabil Sanusi dan isteri menghasilkan pekasam daripada cendawan tiram. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada perusahaan cendawan milik mereka yang sebelum ini hanya tertumpu pada penjualan cendawan segar. Sambutannya di luar jangkaan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Cendawan pekasam ini mula diusahakan Nabil dan isterinya sejak setahun lalu. Idea tercetus selepas berlakunya lambakan cendawan ketika tempoh awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yalah, bila orang cakap pekasam ni dia tentu ada menggunakan garam, so masin. So yang tu yang kita terpaksa balancekan. Kemudian cendawan tu bila kita dah perap dengan garam dia mengeluarkan air. So macam mana kadar kandungan air yang kita perlukan. Sebelum kalau katakan banyak sangat kandungan air dia akan cepat rosak. Kalau kurang sangat pula dia tak meresap rasa dia kan. Melangkah ke hadapan, Nabil merancang membuat resepi kimchi berasaskan cendawan pula. Pekasam cendawan keluaran Nabil ini dijual pada harga RM10 bagi setiap pack 250 gram. Sesuai dengan sifat asalnya sejenis sayur, cendawan pekasam enak digoreng bersama bawang dan cili padi. Kesedaran orang ramai dapat membudayakan amalan kitar semula yang semakin meningkat. Buktinya 121,000 kilogram sisa pepejal yang boleh menampung seluas 10 padang bola sepak berjaya dikutip menerusi program 3R on Wheels yang dilaksanakan Alam Flora Sdn Bhd. Program yang diperkenalkan pada 2019 ini merupakan inisiatif dalam mengalihkan sisa kitar semula daripada dihantar ke tapak pelupusan. Jentera 3R on Wheels digerakkan ke destinasi khusus bagi memudahkan orang ramai tanpa perlu bersusah payah mencari pusat kitar semula. Namanya buyback center. Apabila tuan bawa, kita akan bayar semula. Belian balik namanya. Jadi yang betul, kita ada beberapa range harga. Kalau macam minyak masak tadi, RM1.80 per kg. Bayangkan kalau dah berbulan-bulan kita ada minyak masak yang lama kan. Bawa insya-Allah. Pada masa yang sama, kita juga ada paper, plastik dan sebagainya. Harga tertentu ada dalam website kita. Untuk rekod dari Januari hingga November tahun ini, pihaknya berjaya mengutip 48,000 kilogram barangan kitar semula di 23 lokasi terpilih di Lembah Kelang, Putrajaya dan Pahang. Daripada kita buang saja, kita boleh recycle, boleh gunakan balik benda tu untuk kegunaan lain. Dan selain tu yang paling bestnya kita boleh dapat duit jugalah daripada kita buang, dan memang sangat manfaat lah. Ini baru sikit je saya dapat RM3. Ini pun tak ada siapa nak bagi. Buat macam ni pun dah dapat duit. Untuk kemudahan orang ramai, jadual kutipan oleh Alam Flora ini boleh disemak melalui platform media sosial Alam Flora.
Seterusnya, kitar semula barangan elektronik. Sebuah kilang kitar semula di Rusia cuba memproses sebanyak mungkin peralatan elektronik namun masih beroperasi di bawah kapasiti. Kilang Ecotechprom di Moskow dibina dengan kapasiti memproses 75,000 tan sampah elektronik setiap tahun. Namun pengoperasiannya tidak pernah melebihi sepertiga daripada kapasiti berkenaan. Penyebab utama, tidak banyak sampah elektronik atau e-waste dikumpul. Menurut Ketua Jurutera Sergei Orlensky, pihaknya mampu mengitar semula segala jenis barang elektronik. 95% daripadanya diproses kembali sebagai barangan dan bahan yang boleh digunakan semula. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebelum ini melaporkan pembuangan sampah elektronik melonjak lebih 50%. Satu kadar yang tinggi namun tidak bertepatan dengan tahap operasi fasiliti kitar semula yang rendah. Mungkin ramai yang tidak tahu, pemprosesan semula e-waste juga melibatkan pembuangan komponen berbahaya yang jika didedahkan kepada alam sekitar boleh mendatangkan kemudaratan. Perkataan gamel dalam bahasa Jawa bermaksud memukul atau menabur, manakala akhiran an berfungsi membentuk kata kerja. Gamelan diperkenalkan oleh masyarakat Jawa pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Gamelan Melayu yang wujud di Malaysia hari ini dipercayai warisan kesenian daripada Kesultanan Riau Lingga, Pahang dan Terengganu. Ia dimainkan menggunakan 9 instrumen terdiri daripada beberapa jenis alat muzik utama iaitu keromong atau lebih dikenali sebagai bonang, sarung pekin, sarung barong, sarung demong, gambang, kenong, gendang dan gong. Gamelan Melayu lazimnya dimainkan di majlis-majlis diraja sewaktu pemerintahan Sultan Ahmad dari Pahang dan Sultan Sulaiman dari Terengganu. Ke laporan sukan, bola sepak Piala AFF di Singapura, jaringan hat-trick Safawi Rashid membantu skuad Harimau Melaya meraih kemenangan kedua selepas menewaskan Laos 4-0 di Stadium Bishan petang tadi. Malaysia mendahului Laos 2-0 pada babak pertama menerusi ledakan Safawi minit ke-7 dan ke-34. Minit ke-78, skuad bimbingan Tan Cheng Ho itu mengukuhkan kedudukan 3-0 menerusi jaringan pemain pertahanan Syarul Saad. Dan Safawi yang dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan melengkapkan kemenangan 4-0 pasukan kebangsaan pada minit ke-80 untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 4 gol. Selepas 2 perlawanan, Malaysia nyata mengikuti perancangan awal untuk mengumpul 6 mata sebagai suntikan moral menentang juara bertahan Vietnam Ahad ini dan musuh tradisi Indonesia pada 19 Disember untuk memburu tiket ke separuh akhir. Aksi kumpulan A, tuan rumah menampilkan penguasaan apabila meraih kemenangan kedua mengalahkan Filipina. Manakala Myanmar yang tewas perlawanan pertama kembali bersaing apabila menundukkan Timor Leste. Selepas menang 3-0 ke atas Myanmar pada perlawanan pertama, Singapura berdepan Filipina yang kali pertama beraksi. Meskipun diasak Filipina pada babak pertama, Singapura berjaya menyerap tekanan lawan untuk kedudukan terikat tanpa jaringan. Selepas rehat, penguasaan mula ditampilkan Singapura dan berjaya membuka jaringan menerusi Haris Harun pada minit ke-61. 2 minit kemudian, tuan rumah mengukuhkan kedudukan apabila Faris Ramli menjaringkan gol kedua. Belum mahu mengalah, Filipina merapatkan kedudukan minit ke-69 menerusi tandukan Amin Nazari susulan sepakan sudut. Namun usaha memburu gol penyaman tidak berhasil untuk kemenangan 2-1 memihak Singapura. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan A, Myanmar bangkit daripada kekalahan perlawanan pertama dengan menewaskan Timor Leste. Myanmar membuka jaringan menerusi tandukan Tan Piang minit ke-14. Hanya 5 minit selepas separuh masa kedua bermula, mereka menggandakan jaringan menerusi Mau Wing. Minit ke-74, Mau Wing hampir menambah jaringan. Bagaimanapun percubaannya tertampan palang gol. Kemenangan 2-0 Myanmar ke atas Timor Leste kembali merancakkan saingan kumpulan A sambil Singapura mengukuhkan kedudukan teratas dengan 6 mata. Manakala Timor Leste kalah buat kali kedua berturut-turut.
296 pemain mewakili warga kerja mengambil bahagian dalam kejohanan golf antara Universiti Awam Malaysia ke-48. Universiti Teknologi Mara UiTM selaku tuan rumah muncul juara. UiTM menjulang kejuaraan selepas meraih 2 pingat emas, 3 perak dan 2 gangsa pada saingan yang berlangsung di Kelab Golf Kota Permai, Kelab Golf Glen Mary dan Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah Alam. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari berakhir semalam mempertandingkan 4 kategori: Gross, Net, VVIP dan Jemputan. Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA masing-masing meraih 2 emas. Manakala Universiti Malaysia Perlis UNIMAP memenangi 1 emas dan 2 perak, diikuti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan 2 perak dan 1 gangsa. UiTM selaku tuan rumah bagi kejohanan kali ini menerusi kenyataan Naib Chancellor Profesor Dr. Roziah Muhammad Janor berharap kejohanan itu diteruskan pada masa akan datang demi memperkukuh hubungan serta rangkaian antara pemain golf dalam kalangan staf Universiti Awam. Ia juga arena permuafakatan warga Universiti Awam untuk berkongsi pendapat dan kepakaran secara lebih inklusif bagi memacu kualiti pendidikan. Kerajaan Tempatan Lyon, Perancis menghadiahkan Festival Cahaya kepada penduduk selepas 2 tahun berdepan pandemik. Paparannya mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.